Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, falamma faragha min qat'iha wa ja'a ila qasdi ibadah فإذا العوارض تعرضه فتشغله عن الإقبال على المقصود من العبادة وضده عن التفرغ في ذلك كما ينبغي فتأمل فإذا هي أربعة: الرزق تطالبه النفس به وتقول لا بد لي من رزق وقوام وقد تجردت عن الدنيا وتفردت أيضا عن الخلق، فمن أين يكون قوامي ورزقي؟ والثاني الأخطاء من كل شيء يخافه أو يرجوه أو يريده أو يكرهه ولا يدري صلاحه في ذلك أو فساده، لأن عواقب الأمور مباحة فيشتغل قلبه بها، فإنه ربما وقع في فساد أو مهلكة. الثالث الشدائد والمصائب تنصب عليه من كل جانب، لا سيما وقد انتصب بمخالفة الخلق ومحاربة الشيطان ومضادة النفس، فكم من وصفة يتجرعها وكم من شدة تستقبله وكم من هم وحزن يعترضه وكم من مصيبة تتلقاه. والرابع أنواع الخطأ من الله سبحانه وتعالى بالظلم والمر أريد عليه حالا فحالا. النفس يسارع إلى السوق وتبادر إلى الفتنة، فاستقبلتها هنا عقبة الأمر. Masuk di kalam insyaAllah. Maka bila selesai daripada memutuskan Aqabah ini, kembalilah dia kepada khasrat untuk meninggalkan ibadah. Maka didapati di sana ada awarid yang melentang, yang membimbangkan dia untuk berhadap ke atas maksudnya untuk mengerjakan ibadah. Dia menyanggai daripada yang demikian itu seperti mana barang yang sepatutnya. Maka dia amati, maka dia artinya ada 4. Pertama, bimbang persoalan rezeki yang dituntut baginya oleh nafsu dengan katanya tak dapat tidak bagi rezeki dan mendirikan. Dan sesungguhnya kamu telah menyembunyikan diri daripada dunia dan betapa juga daripada makhluk. Dari mana kamu dapat rezeki untuk mendirikan tubuh badan kamu? Dan yang keduanya, berbagai kebimbangan dan ketakutan daripada setiap sesuatu, barang yang ditakutnya ataupun barang yang diharapnya, atau barang yang dikehendakinya ataupun barang yang dibencinya, dan barang yang dituntutnya. Ada yang demikian itu, sama ada yang mengelokkan ataupun menghalang daripada kebesaran. Kerana sesungguhnya akibat urusan itu
kesamaran, maka membimbangkan hatinya dengannya, maka semuanya kadang-kadang terjatuh ia kepada kaum hasad dan juga merosakkan. Dan yang ketiganya, berbagai-bagai kepayahan dan kesusahan, menah dan tribulasi yang datang daripadanya berbagai-bagai pihak, terutama bila menyalahi bagi manusia dan memerangi bagi syaitan dan menyanggali bagi nafsu. Beberapa perkara yang tertelan daripada yang ditelannya, dan berbagai-bagai kepayahan dan usaha yang terpaksa dihadapinya, dan beberapa duka cita dan kesedihan yang melintangnya, dan beberapa daripada musibah yang melandanya. Dan yang keempat, berbagai-bagai qadha, berbagai-bagai qadha daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kadang-kadang yang manis dan kadang-kadang yang pahit, yang datang ke atasnya satu hal daripada satu hal. Sedangkan nafsu bersegera kepada marah, tidak sabar, dan bersegera kepada fitnah, maka dihadapinya di sini aqabatul awarid yang empat. Jadi kita dah selesai saat Jumat membicarakan berkaitan dengan aqabatul awarid. Awarid ini kan yang menghalang kita dengan mula-mula nak mengerjakan ibadat. Banyak, tapi Al-Ghazali kata ada empat. Yang pertamanya dunia, yang keduanya makhluk, yang ketiganya syaitan, dan keempatnya hawa nafsu. Kita bicara. Jadi inilah yang dihadapi oleh umat Islam. Kadang-kadang kita pun hebat juga. Kita ni bukanlah ada ilmu sangat, tapi sanggup turun ke medan. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz yang duduk di pondok, yang betul-betul bergoma dengan ilmu-ilmu agama, tak sanggup turun ke medan untuk memperjuangkan Islam. Sepatutnya mereka lebih faham daripada kita. Dan mereka mesti mengetuai kita, memimpin kita untuk mengharusi perjuangan ini. Tapi mereka tak sanggup turun. Dia boleh jadi ahli jasa apa, mesti orang cukup dia. Baru ni saya pergi Sungai Bakap, saya pergi ke Timur Tebal, buat tempat pelihara lagi bersama-sama sahabat di sana. Itulah makna kita kata aduan-aduan yang kita terima. Di Sungai Bakap tu ramai ustaz pondok Sungai Bakap. Dan bila ajak turun ke medan, kebanyakannya makna kata enggak, cukup jadi ahli biasa. Di kawasan ni pun tuan-tuan, dia kata cukup banyak orang sekolah agama. Kalau ustaz ni semua turun dah dengan ayo gegap Malaysia. Sebab tuan-tuan bayangkan, mana satu tahun berpuluh ribu turun, mana kata ilmuwan balik daripada Mesir, Jordan, Syria, Yaman, pondok tempatan, universiti tempatan. Bila ajak benda ni, kita masuk. Kita teliti. Inilah empat perkara yang tersebut. Sekarang kita dah turun ke medan. Kita dah bekerja. Kita buat setakat yang kita mampu. Dia dapat kita ni pula ada yang dinamakan sebagai awarid. Awarid jamak bagi arif, aridun, awarid. Mana yang menghalang di pertengahan jalan. Dia tak mendekat kita buat kerja. Tapi tuan-tuan sekalian, kalau kita tak dapat lepasinya, kita tak boleh buat sepatutnya. Patutnya kita bagi masa umpamanya 10 jam untuk berjuang hari ini. Kita tak boleh bagi 10 jam. Sehingga pun kadang-kadang tak mampu. Atau orang kata dalam file ni juga, ada setengahnya dia boleh bagi full time. Ini hebat ni. Setengahnya dia kata part time boleh. Siang pun kerja, malam pun kerja semua. Okey, dia waktu setengahnya no time. No time dia leceh ni, langsung tak ada masa. Kalau sahabat tuan-tuan, dia pun all out. Kerja sungguh-sungguh. Sebab itu patut sangat dah tuan-tuan sekalian, Allah hijrah mereka kejayaan dalam masa yang singkat, 8 tahun dia. Selepas hijrah, 8 tahun mereka boleh menumbangkan jahiliah di kota Mekah. Kalau mau kesungguhan mereka. Sebab itu kita tengok dalam masalah kemenangan ini, Allah sebut, Allah letakkan syarat. Walladzina jahadu bina lau dataqlana fiyadau. Meletakkan syarat kita kena bersungguh-sungguh buat kerja Islam ni, baru datang. Mana kata pertolongan daripada
tansurullah mau yansurkum. Kamu tolong dulu Allah. Wala yansuranna Allah ma yansur. Nescaya Allah akan tolong, bantu, menangkan orang yang menolong agama dia. Inilah kita, tarbiyah kita ke arah itu. Untuk melahirkan mana kata orang-orang yang sungguh-sungguh, mana bersungguh-sungguh dalam mengharungi ataupun sanggup mengikut beban Allah ini. Baik, selepas kita selesai aqabatul awaid secara ijmal, falamma faragha min qat'iha, selepas kita selesai memutuskan aqabatul awaid ini, mana terapan lagi dunia tak diganggu kita lagi, sebab kita dah zuhud. Manusia pun tak boleh kacau kita, sebab kita ada uzlah daripada mereka. Begitu juga tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan syaitan, kita pun dah kenal sepak tajam syaitan. Silat dia pun kita dah kenal. Imam Ghazali bagi itu bagaimana nak berhadapan dengan syaitan. Kemudian tentang berkaitan dengan persoalan nafsu, kita sikit banyak dah ditulis tarbiyah oleh Imam Ghazali. Kenal nafsu ni dan cara-cara nak menyelesaikannya. Alhamdulillah dengan izin Allah kita dah fahamlah berkaitan dengan mana kata al-fahatul awaid ni. Jangan faham saja. Tengok orang dia faham, dia bersilat, dia pandai bersilat. Ilmu silat dah kat dia. Tapi bila dia bergaduh, jadi kompor. Hilang silat dia, mana aku pun tak tarik. Dia belajar silat, bila bergaduh jadi kompor ya pula. Ada orang macam tu. Dia mengaji okey, ilmu ni pun cukup. Tapi bila nak hadapi ujian, dia jadi macam puak-puak sekular. Sebab itu tuan-tuan, ilmu yang kita belajar ni kita nak amal. Ini yang didik kita ni kat jalan-jalan awam. Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, wali qutub, orang yang kasyaf, hidup kira-kira atau sekali 500 tahun selepas wafat Nabi SAW. Kitab yang dikarang ni tuan-tuan sekalian masih relevan sampai hari ini, berumur hampir 1000 tahun. Bukan kitab ni 1000 tahun, isi kandungan dia tu sesuai itulah. Untuk kita mendalami dia, mempelajari, menghayati, untuk menyelesaikan masalah-masalah hati yang ada pada kita. Masalah hati sebenarnya kita ni masalah hati kita bersifat dengan sifat yang tak elok, cuci yang elok, dia bersifat bersuruh. InsyaAllah bila selesai semua ni, raja ila qasdil ibadah, maka dia pun nak kembali kepada maksud dia untuk mengerjakan ibadah. Kalau apa lagi boleh halang dia, dia bersungguh-sungguh nak buat ibadah. Wa idan Allah ta'riduhu atashghaluhu an iqbali 'ala al-maqsudi min al-ibadah. Tiba-tiba dia dapat di sana ada awarid, berbagai-bagai arid. Arid ni yang melentang di tengah jalan. Jadi kalau awak macam kita lah tuan-tuan, nak mula bawa kereta bergerak, tak tambah hidup, rotek mati, laser pun mati, itu nama awaid, menghalang mula nak berjalan. Ini dah berjalan dah, ada pula rentangan tengah jalan, roblok pula dah. Dia dia speed trap itu semua, rentangan tengah jalan lah. Ada pokok melentang tengah jalan, macam-macam melentangkan di tengah jalan. Macam-macam tu. Bila kita berjalan dia bertumpah macam-macam. Tapi kita Nusa Sobran lah, dia ingat almarhum. Dia kata jangan bimbang dengan halangan dan rintangan di tengah jalan. Di hadapan kita dia kata ada dua jalan. Wahadain nahdajdain. Kami bentang dua jalan. Di sana ada jalan mudah, di sana ada jalan payah. Allah tanya, balak tak amal apa? Kenapa tak pilih jalan mendaki? Ada jalan menurut, ada jalan mendaki. Jalan menurut ni jalan senang, jalan mendaki jalan payah. Sedangkan jalan mendaki itu jalan para anbiya, orang-orang mujahidin, pejuang-pejuang Islam, semua memilih jalan mendaki. Sebab jalan itu jalan yang betul. Mana ada Nabi senang? Satu lagi jalan menurut, ada orang memilih jalan menurut. Walaupun kita memilih jalan payah, tetapi sana tuan kita mendapat berbagai-bagai kelebihan. Jalan Lebuh Raya, kalau kita masuk ni, cakap Jerih ni, kita nak pergi Johor Bahru. Kita masuk tu, kita masuk dia 5. Kita tambah steering ni, ambil batu letak dekat kelas, tekan minyak tu. Lepas tu kita rompak baru, kita tidur, kita set jam. Sampai rasa tu, sampai
baju baru. Punya mudah jalan tu. Nak abangnya Lebuh Raya ni jalan mudah, terbelak satu pun tak nak. Tak pada sini tu, tak boleh mana-mana ada Johor, tak ada terbelak. Terus. Tak nak apa. Semua. Tapi kalau dia ikut jalan lah, memang payah. Oh, nak tajam lah, kaki jalan lah, turun bukit lah, bangai bukit lah. Macam-macam kita lupa. Tetapi kalau kita pilih jalan lama, memanglah payah. Tetapi memandu kita menjadi pemandu yang mahir. Cekap kita tu kan, kalau ikut jalan lama dia memang cekap bawa kita. Dia tukar pelan, dia tukar beri. Dia oh, tukar cekap dia. Itulah yang pas hadapi. Lama lebih 60 tahun. Berbagai-bagai rintangan, kepayahan yang kita hadapi. Akhirnya, kita menjadi pemandu yang matang. Pemandu yang mahir. Sebuah jamaah yang paling mahir. Yang sanggup diuji. Beribu topan main, macam-macam. Tapi dia punya karakternya, kemudian ini dia bawa dengan tenang. Tak menggelabah. Semalam presiden lompat, naik presiden lompat. Apa lompat dia lah? Terjulur. Aku tetap mengemudi bahtera aku dengan tenang dan selamat. Alhamdulillah. Kita tak menggelabah, kita tak gopoh. Kita menghadapinya dengan penuh ketenangan dan kesabaran. Hasil pengalaman kita yang telah lalu. Alhamdulillah. Jangan terjun kapal lagi. Aduh, kapal ni kapal kita spesial punya tuan. Tuan ingat tak itu? Bagaimana diceritakan oleh Syed Ustaz Zulkifli dia pernah bercakap kepada ulama bercakap dalam ikhwah 2-3 bulan lepas. Bagaimana dia diceritakan, dia pun tak abang sampai cerita saja. Saya dengar cerita, dia dapat maklumat dengan Tuk Haji Aziz. Tuk Haji Aziz ceritakan Tuk Haji Aziz. Bagaimana satu malam Tuk Haji Aziz bermimpi. Dia melihat tuan sekalian, mana kata ada seorang sedang menuangkan air ke tangan, ke dalam tapak tangan berborang-orang. Lama kawan tu kata, antara tu siapa tu yang tak ada air tu? Apa dia? Itulah Abu Bakar. Sebelah dia, itulah Umar. Sebelah dia, itulah Osman. Sebelah dia, itulah Ali. Hantarlah siapa yang tuang tu. Yang tuang dia Rasulullah SAW. Hampir cepat. Tunggu jadi bersetua tangannya. Rasulullah buang. Mana kata air dalam apa tangan dia minum. Inilah presiden kita tuan-tuan. Jadi anugerah oleh Allah satu permata yang cukup hebat. Yang mana bila dia buat tuan-tuan, hasil ujungnya nampak betul. Betul ujung dia. Dan kes Tan Sri Khalid, lah sekali Tan Sri Khalid. Apa dia buat semua, alhamdulillah. Nak tinggal dan cukup membanggakan. Orang yang punya mata hati yang terang saja tuan-tuan, boleh melihat kebenaran ini. Orang yang mata hati dia buta, tak ada cahaya. Inilah yang disebut oleh Nabi SAW. Ittabi'ul ulama wa innahum surujud dunya wa masabiqul akhirah. Ikutlah ulama. Ulama itu pelita dunia, lampu akhirat, insya-Allah. Dia membawa kita dekat harapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Selesai kita memutuskan akabah ini, kita dapati di sana tuan ada awarid. Awarid ini yang melintang tengah jalan, kalau kita tak selesai dia tuan, menyebabkan kerja kita tak boleh tutup. Nak buat sepatutnya tu tak boleh. Patut kita boleh curahkan tenaga kita 100%, atau 80%, kita cuma bagi cuma 5%. Kita boleh bagi sumbangan kepada jamaah. Mana kata 10,000 contoh, kita cuma boleh bagi 100. Bila kita hadapi, maka kata kita makan awal ini. Boleh buat, bukan tak boleh. Tapi tak boleh buat dengan secara bersungguh-sungguh. All out pun tak boleh. Sedangkan Allah Ta'ala letakkan syarat. Wallazina jahadu bina lana diyanahum subulana. Allah letak syarat kena bersungguh-sungguh. Tunggu ni Aziz dia kata apa? Dia dikatakan jihad ni. Allazina jahadu tu bersungguh-sungguh jihad tu. Kalau dia kata kita buat kerja sampai penat sampai numah, tu dia baru jihad. Kalau relax lagi, itu bukan jihad lagi tu. Nama saja sebut. Maksudnya kita tak habis saja apa kita tak habis. Kita nak sungguh-sungguh. Sebab itu tuan-tuan, dan Rasulullah kita cuba selesaikan masalah awarid yang ada keliling kita. Yang kata awarid ini tuan-tuan ta'ariduhu wa tashghaluhu anil ikhbali ala al-maqsudihi min al-ibadah. Iaitu yang melentang di tengah jalan,
yang membimbangkan kita, menyebabkan hati ini bimbang. Ma ja'ala li rajulin min qalbayni fi jawfi. Atau Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada. Bila hati ini bimbang benda lain, dia tak boleh bimbang dengan perjuangan. Dia bimbang boleh, banyak sangat yang dia bimbang. Perniagaan dia, isteri dia, dia bimbang. Tak apa kebun dia, bila banyak sangat bimbang, maka kita kurang berbimbang dengan kerja-kerja agama. Betul ini tuan. Boleh, bukan tak boleh kita berniaga, boleh. Semua boleh. Tapi janganlah sampai kita buat dalam hati. Cukup di luar, cukuplah. Sebab Allah jadikan hati satu ya. Isi yang lain tak boleh ingatkan kepada Allah SWT. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ya Musa, farir li baitan li asku nabi. Wahai Musa, kosongkan satu bilik di rumah hatimu supaya aku nabi. Kosongkan hati. Bilik hati kita ni yang dipanggil oleh ulama sufi, dia panggil sebagai Baitul Ruh. Makna rumah Tuhan. Bukan Tuhan itu rumah. Tapi kosongkan hati kita lain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk Allah. Untuk Islam. InsyaAllah yang lain itu kita luak-luak sedikit cukuplah. Tapi hati kita beri perhatian senang. Tapi kalau ada tuan-tuan sekalian yang disebut oleh mana kata Rasulullah SAW, kalau ada 12,000 tuan-tuan orang yang betul-betul solid, menyerahkan jiwa raganya ke diri dia, seluruh apa yang ada pada dia untuk perjuangan Islam, 12,000. Maka Nabi SAW kata 12,000 ni siapa pun tak boleh bercakap. Tu jadi tuan-tuan lalu sebut tuan-tuan sekalian berkaitan dengan persoalan ini. Seperti hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan dia pernah dengar Nabi SAW menyebut khairus sahabat arba'. Sebaik sahabat 4 orang. Untuk kita pergi mengembara berjalan bermana satu kereta naik 4 orang. Memang munasabah pun. Kalau 4 orang ni tuan-tuan sekalian, ayah kerja kat seorang tahan kereta lah. 2 lagi duduk pulih tayar. 4 orang ni selesa lah. Apa-apa masalah berlaku di tengah jalan. Jadi sebabnya kita mana mengembara, kita ada 4 orang sahabat. Khairus saraya arba'u mi'atin. Sebabnya brigade ada 400 orang. 400 orang terlatih. Macam Hamas tu, terlatih semua bidang. Ketenteraan, strategi, segi amal ibadat mereka itu. Saya confident tuan-tuan, insyaAllah pejuang Palestin insyaAllah akan menang. Sebab mereka memiliki ciri-ciri sebagai pejuang Islam yang dikendaki oleh Allah SWT. Macam Salahuddin Al-Ayyubi memilih tentera-tentera untuk pergi berperang yang kuat mereka takutnya. Mereka yang kuat puasa sunnahnya, baca Al-Quran. Kita nak lahirkan orang macam ni. Ini yang diamanahkan oleh Tok Wajadi kepada Lajnah Tarbiyah. Ustaz Hashim Bisik dia kata Tok Wajadi letak amasan pada Lajnah Tarbiyah Kampus Al-Quran tersebut nak melahirkan seluruh Malaysia 12,000. Satu brigade 400 orang. Dalam konteks pilihan raya tentang nak tunjuk satu parlimen, kena ada 400 orang. Yang strategi pilihan raya yang hebat, dengan hubungan dengan masyarakat yang cantik, mematuhi keputusan jamaahnya semua ada. Janganlah sampai kita tutup mak kerja pilihan raya hebat, tumbuh tak main maaf. Yang ni yang leceh ni. Jangan kita maaf, tumbuh benda. Bila Tuhan nak bagi kita kemenangan? Kepala fikir strategi pilihan raya, ceramah punya hebat, tumbuh tak bayar. Siapa nak tolong kita? Ada di antara kita ni tuan, sembahyang jamak 5 sekali pun ada. Ceramah berapi tak penting. Apa-apa, sembahyang jamak 5 tu, 3 maghrib 2 isyak sekali kuih. Jamak apa aku pun tak tahu, dia buat berdiri tu. Ada tak? Jadi kita nak tuan-tuan mahu kan jadi kumpulan ni? InsyaAllah tanamkan di hati kita nak mudah-mudahan Allah pilih kita ni salah korang. Mana kata di parlimen kita, di hijau kita anggota brigade.
bila pun. Saya jadi ketua muda dulu kan, kita di Kelang dia kata, kita kena macam twist dengan lampu. Petik nyala lalu. Ni petik 3 hari tak nyala lagi. Kau mana? Klepok, habislah. Kita semua ciri-ciri yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran. Yuhibbuhum wa yuhibbuna azillatin 'alal mu'minin 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yaqafuna lawmata la'im. Ciri-ciri gerakan Islam yang kita. Di samping kita kita berikan wala kesetiaan yang bulat kepada Allah, Rasul dan juga kepada pimpinan kita. Wa man yatawallaw wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballah humul ghalibun. Janji Allah, barang siapa memberikan kesetiaan tak pula bagi kepada Allah, Rasul dan pemimpinnya yang beriman, maka pasti Allah nescaya dikemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini usahakan. Sebab itu harap-harap sangatlah tuan-tuan. Masyarakat tarbiyah ni dengan Allah terpikul di belakang para ulama ustaz-ustaz. Ni muktamar kami, salah satu daripada yang diperbincangkan, usul diperbincangkan berkaitan tindakan perlembagaan PAS. Di antaranya melibatkan kewujudan Dewan Ulama PAS kawasan. Lama dah kita berjuang. Kan? Dan dah dirangka siap dah perlembagaan tindakan itu. Jadi bila makna kata dah ia menjadi makna perlembagaan PAS, kita nak tunggu Dewan Ulama mereka kawasan. Harap-harap semua ustaz-ustaz ulama, orang-orang yang dapat kajian agama. Jangan duduk menyokok dan marilah daftar diri dengan Dewan Ulama PAS kawasan. Kita nak wujudkan ulama, kita nak lahirkan sebanyak mungkin, kita nak tenaga tarbiyah untuk mendidik ahli PAS ni. Kita nak perkasakan, kita yakin sungguh-sungguh. Kalau kita memiliki syarat-syarat yang Allah kehendaki ini, kemenangan pasti Allah anugerah kepada kita. Ini kan kerja pemimpin. Boleh, Pak Rafi, satu kawasan. Kau boleh campur kan? Kira dia putih, luar dalam apa? Hijau putih tu. Hijau kuning tu. Dia apple, luar hijau dalam putih tu. Tak mahu luar hijau dalam orange. Ini awal yang tu. Khairul juyush arba'atu alfin. Kata Nabi, sebaik-baik tentera itu makna kata 4,000. Dalam konteks pilihan raya, satu negeri ni di Perak ni paling kurang ada 4,000. Makna kata di antara makna kata hardcore, golongan murah itu, golongan yang sungguh-sungguh bekerja untuk kemenangan Islam. Kita nak lahirkan paling kurang 4,000. Satu Malaysia ni kita kena ada paling kurang 12,000. Ini cita-cita dia ulama Islam. Ada langkah permulaan kita wujudkan ulama teras. Kita wujudkan mana kata akhir teras. Kita wujudkan mana kata majlis nukhabah di belakang pusat. Mereka diri dan dekat kawasan untuk melahirkan insan-insan berjuang Islam yang disebutkan itu. Wala yaghlabu 12 alfan min khairah. Maka kata Nabi SAW tidak akan dapat dikalahkan. Maka kata 12,000 tentera Islam walaupun mereka sikit. Sebab sikit dapat mereka kalah. Sebab mereka mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang dapat melepasi aqabatul awari, dapat melepasi aqabatul awari, dapat melepasi aqabatul bawaqis, dapat melepasi aqabatul khawadih, dapat melepasi aqabatul hadd wasyuk. Semua aqabah-aqabah yang 7 ni yang sebut oleh Al-Imam Ghazali min Hajjul Abidin dapat kita lepasi dengan jayanya. InsyaAllah kita akan jadi makna kata seorang pejuang yang benar-benar berkualiti. Sebelum tu kita tengok apakah sebenarnya yang mengganggu kita di pertengahan jalan. Kata Musannif rahimahullah ta'ala, semua ini dia kata membimbangkan kita daripada maksud kita untuk ibadah. Wa tasadduhu 'an tabrumi lizalika kama yanbaghi, yang menyebabkan tuan-tuan sekalian yang mengganggu gugat ataupun menghalang selesainya lapangnya hati kita bagi demikian itu pada barang yang sepatutnya. Jadi kalau kita dapat lepasinya dengan baik, kita boleh buat mengikut kemampuan sepatutnya kita. Kita boleh bagi sumbangan umpamanya 1,000, boleh bagi 1,000, tidak bagi 50 kita. Umpamanya kita boleh buat kerja untuk jamaah
Dengan bersungguh-sungguh 1 hari 8 jam, kita boleh bagi masa 8 jam. Kalau tak dapat melepas sini, buat juga tapi sikit-sikit. Tak boleh buat sungguh-sungguh. Menyebabkan terhalang kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Apakah sebenarnya yang membimbangkan dia tu? Fata'ammal fa'iza hiya arba'atun. Bila dia tilik-tilik, dia amat-amati, dia dapati tuan dia menggabungkan kerja-kerja kita ni ada 4 perkara. Pertama, ar-rizqu. Pertama soal rezeki. Dia bimbang takut rezeki tak cukup. Tuan-tuan jangan berhenti. Dulu saya pernah ceramah tuan-tuan dengan satu orang. Kalau sepi negeri itu, pasangan saya ketua pemuda negeri itu. Aku sebut dalam negeri mana. Selalu ceramah dengan dia. Sejak belakangan tuan-tuan saya berpantang dia dah tak ada. Dia ceramah orang lain. Sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5-6 kali. Dia bertanya masyarakat. Mana kawan kita? Dah masuk UMNO dah tak? Loh, ceramah punya berapi masuk UMNO. Pasal apa? Pasal apa? Dia ni kontraktor tak? Bila dia duduk dalam PAS, banyak masalah. Mana kontrak dia tersekat. Untuk cari jalan mudah, masuk UMNO. Oh itu. Tapi UMNO ni untuk dapat projek lah, bukan UMNO. Bukan ini lah. Tak kira lah tunggu tak tunggu. Dah masuk. Satu hari tuan-tuan, saya jumpa dia. Dia nampak saya tu sampai. Saya bukti, lah, jadi ke mana? Tak tahu lah, tak boleh lah. Dia kita pergi makan dulu dia tak. Bawa saya pergi kedai makan. Tengah-tengah makan tu dia kata, oh tak kata betul. Memang betul. Betul itu tahu mana? Nasi sejuk gulai panas. Tahu nasi sejuk gulai panas? Nasi sejuk gulai panas ni tuan-tuan. Kalau kita tak biasa makan nasi sejuk gulai panas, mula-mula makan tumbang tu kau apa tak? Saya mula-mula pergi kedah dulu. Dibukakan ke kedah. Duduk rumah mak tua saya. Mereka di kedah ni pagi-pagi makan nasi sejuk gulai panas. Belum pergi mendang. Nasi sejuk mari tak habis tu. Lepas tu gulai panas, nasi tak panas, gulai yang panas. Kita makan mula-mula kembang, tengkok tuan. Lepas seminggu, kecagih. Mak-mak mana lagi dress ni, nasi sejuk boleh panas. Macam tu nak kesan dengan UMNO ni. Mula-mula geli geleman duduk dengan dia. Apa tak geli geleman? Cara dia berbeza dengan PAS. Mesyuarat dia tahu. Pantang jumpa betina, bersalam. Kita masuk UMNO, geli geleman. Lama-lama Ustaz, kita pergi Ustaz. Tak salam tu kita pergi. Kita pergi. Nasi sejuk boleh pakai. Tanpa jaga tak baiklah. Janganlah pisahkan diri dengan jemaah ni. Tak ada jemaah dah, tak ada parti politik dah tuan di Malaysia ni boleh kampanye dah. Dia berparti ciri-ciri gerakan Islam. Mana ada lagi? Masuklah mana pun laruhlah tuan. Mulai kampanye penuh dengan tarbiyah, adab, sopan, jaga syariat. Mana ini jemaah yang kita yakini pertahanan habis-habisan. Kalau PAS bukan sebuah gerakan Islam tuan yang diredoi oleh Allah, lama dah Muslim. Hilang lama dah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan Quran, kami jaga Quran. Dan kerana kita perbagaan kita mendukung Al-Quran, maka Allah pelihara doa kita insya-Allah. Sahibul ma'ruf bila yaqul fa'in yaqra'u muttaqiyah. Nabi kata sahibul ma'ruf bila yaqul. Orang memperjuangkan ma'ruf, dia takkan jatuh. Pukul lagu mana, kalahlah macam mana pun, kita takkan tersungkur. Fa'in yaqra'u, kalau pun dia jatuh, muttaqiyah, dia bersadar. Tak boleh ubah kuih dia. TKO terang, KO pun terang. Dia ambil tenaga baru, dia akan bangkit semula. Inilah yang kita lalui. Zaman Azri keluar 4. Dia bawa 3-4 TJK pusat dulu. 3-4-5 orang dia TJK pusat. Benar semula, dia bangkit balik. Alhamdulillah. Janganlah PAS duk mimpi, bila dia keluar 4 nak terkubur. Oh sorry, tak faham. Jadi tak faham terkubur. Kita tak boleh tak terkubur. Sebab kita dipelihara oleh Allah. Selagi kita pertahankan prinsip perjuangan kita.
Jadi awaik ni makna kata dia membimbangkan kita. Dia boleh menyebabkan kita tak boleh nak sungguh-sungguh dalam melaksanakan kerja-kerja kita. Ya, itu dia. Fata'amal fa'idah dia arba'atun. Pertama ar-rizqi. Pertamanya ar-rizqi, iaitu rezeki. Bimbang bahawa rezeki. Jangan bimbanglah tuan-tuan. Rezeki ini salah satu tentang jaminan Allah. Khalaqakum tsumma razaqakum. Allah menjadikan kamu dan Allah rezekikan kamu. Kejadian kita dan rezeki kita tuan-tuan, dia secara package. Bukan kejadian lain, rezeki lain dalam. Rezeki dan kejadian secara sekali. Cuma kita kadang-kadang tak nampak tuan-tuan. Sebab rezeki ini lepaskan daripada Allah, kita tak nampak daripada Allah. Macam air lah. Air ni tuan-tuan, duduk dalam tangki. Tangki tu atas umur. Mana nak nampak? Yang kita nampak apa? Batang paip. Ni kita nampak. Buka paip ada air. Buka paip ada air. Buka paip ada air. Kita nampak kepala paip yang membekalkan air. Sebenarnya air itu dibekalkan oleh tangki. Bila tangki kering, paip pun dah ada. Kalaulah tuan-tuan sekalian, kita ni, saya lah sebagai seorang suami, dia bawa pada anak-anak. Saya bagi rezeki ke anak-anak saya. Saya kena kurung 5 tahun. Bersekolah ada bini aku. Dah satu kepala paip dah stop, air tak keluar, dia akan keluar kepala paip dia lagi. Dia akan datang ke sana. Jadi tuan-tuan, yakin kalau begini perkara yang cukup besar bagi seorang Islam, jangan bimbang. Allah jamin, Allah akui, Allah akan bantu, Allah tolong kita berkaitan dengan persoalan rezeki. Kalau sungguh-sungguh, mana kata kita meyakini perjuangan ini. Ayo tuan sekalian, diujilah sikit bukan banyak. Kadang-kadang dia boleh juga soal siasat kita. Dia kata kat kita, dia kata dah ni, keluarga kita di luar tu sampai tak makan. Kalau rezeki, seperti muka dia, SB tu kuat-kuat. Betul ya? Tuhan dah tak mampu bagi rezeki kat bini aku. Aku nak cari Tuhan lain pula tengok macam. Jangan macam tu dia tak. Dia takut tak. Yang aku tahu Tuhan aku, dia kata kalau aku sumber Allah. Dia jadikan kamu, dia rezekikan kamu. Jangan jadi macam anjing tu tahu. Anjing tahu anjing. Anjing ni tuan-tuan, dia salah semua orang. Yang dia tak salah, orang yang bagi dia makan. Tuan pegawai lah, pegawai kerajaan, pegawai kerajaan. Dia kena pergi Amerika dulu sana 6 bulan. Dia pun lulus lah, hantar bak-bak dia apa semua. Hari terakhir dia duduk tu, dia bawa dia punya pekebun, tukang kebun dia, orang kepercayaan dia. Hantar dia ke airport, balik ke rumah. Sampai di airport, dia baru dia cerita. Ahmad, Allah Tuhan, saya ni terlupa nak ambil anjing. Saya dah beli dah anjing tu. Dia kata dah beli dah anjing tu. Tapi Pak Mat, lupa ambil. Pak Mat boleh ambil dah anjing tu. Pak Mat kata boleh. Saya pun bagi alamat tu. Saya pun beli. Dan sobat dia beli anjing tu. Bukan anjing korak ni. Anjing makan biskit juga lah. Bukan anjing makan ikan tentu tu. Ini dia sign check. Untuk 6 bulan dia beli makanan anjing. Untuk 6 bulan. Jaga elok makna bagi anjing tu jaga rumah. Baik tuan. Pak Mat ni balik-balik bila ambil anjing tu. Belilah makanan nak selama 6 bulan. Hari-hari Pak Mat tu bagi makan. Jadi anjing tu kata Pak Mat tuan. Sedangkan tuan sebenarnya tu di Amerika tu. Kapal lalu dekat rumah tu semua dia salah. Dia tak salah Pak Mat je. Lain semua dia salah. Ada orang jadi macam tu. Kapal juga dia makan, orang tu yang dia tak salah. Lain semua salah. Tok buat jadi pun dia salah. Yang bagi makan dia 15,000, ayat tu salah. Buat semua betul. Yang lain, semua dia salah. Ada orang tu lah, aku pun tak tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, sampai 6 bulan, tuan dia pun balik. Balik tuan, sampai depan pagar, anjing salah. Woi, aku ni tuan lah. Orang dia kata, tuan aku Pak Mat. Dia kena Pak Mat ya. Kita jangan dia jadi macam tu. Sebenarnya yang bagi rezeki kita tu Allah. Kena yakin sungguh-sungguh dengan baik-baik. Yakin rezeki daripada Allah.
Nabi kata tuan-tuan, tertulis di belakang lembu jantan, tertulis di belakang ikan, nama si Fulan bin si Fulan. Ikan tu sampai ke kita, daging kambing lembu tu sampai ke kita. Betul tuan. Pergi ceramah di Perlis, lepas hidang makan bulan je, ikan bawai tengah. Oh, betul tu makan itu. Bawai mana ni? Allah Ustaz, saya masuk pada pusat bulan Thailand. Tengok ikan cantik-cantik. Beli orang, di mana mereka beli bulan. Saya tanya mereka ikan mana, dia kata ikan laut siap. Rupanya tuan-tuan di laut siap tu banyak bawai. Sekok tulis nama saya, Sidi Nur. Lama ikan je sampai kat tu. Mesti sampai macam. Kita pergi Johor, ceramah. Lepas hidang makan lembu tuan. Oh, daging lembu sedap, bukan daging lembut. Tanya-tanya daging import nombor 1. Mana mari India mari. Rupanya di India punya banyak lembu. Salah sekok lembu tu tulis nama Sidi Nur. Sampai kat aku. Jangan pimpang. Janganlah tuan-tuan. Rezeki. Tapi dalam kita akan perincian rezeki ni. Ada rezeki mazmun, ada rezeki maksud, ada rezeki makna kata rezeki mamluk, ada rezeki maut. Rezeki mamluk tak? Kita bilik ya. Saya ada ayam kampung 1000 ekor. Kadang-kadang masa bulan tu cubit pun tak makan. Ayam saya, tanya ayam lepas, ayam tak didik 1000. Tapi aku makan semua tu 1000 ekor, mampu lagu. Kadang-kadang bulan lebih boleh tak makan ayam. Dia lebih suka makan ikan. Saya ada belah itik telur 1500 ekor. Satu hari dia telur 1000 lebih. Bukan putih telur itik tu. Tapi pasal perempuan dengan kerah kan. Dia pun takkan nak macam mana kerah tu. Dia tua 50 ekor. Sekok pegang 2 biji. Kita marah dia ni gila kita. Dia kata tak perlu bayar luar lah. Mati biji dia macam mana. Jadi kita cuma pemilik ya. Kita makan 10,000. Kambing kita ada lebih kurang ada 100 ekor kali 80-90 ekor. Pun macam tu juga. Jadi kita cuma pemilik. Satu lagi rezeki sebab dinama rezeki maut. Rezeki yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Kalau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Kalau penduduk satu karya beriman bertakwa kepada Allah, Allah buka pintu keberkatan rezeki daripada langit dan bumi. Ini janji Allah. Jadi banyaklah persoalan rezeki, insya-Allah kita sering nanti. Tapi apa yang penting tuan-tuan sekalian, jangan sampai kita bimbang bab rezeki sehingga kita tak boleh makan dengan Islam. Kita buka kedai makan, kita pakai isteri pakai tudung, suami pakai lebay. Bubur lama 4, laku dia kata aku. Tengok makan aku nak perkenalkan dia. Tengok tu tembek pun sampai kat kedai kopi dia. Lagi-lagi laku dia. Ini takut ulang. Tulis abnuk kau tak masuk. Kalau ayam tak masuk. Kalau dia kedai. Dia memang ada rezeki. Ke berapa isyak? Masuklah. Dah, kita mau tidur. Kita pinjam kitab tak habis. Malah jumpa bulan sekali tak baca kitab ni. Sama nak baca ni pondok. Saya baca Selang Sari. Hari ni saya baca Minhajul Abidin. Esok saya baca Hikam. Minhajul. Nah, habis cakap lah lama-lama nak habis. Saya baca kitab Minhajul Abidin tuan-tuan di Terik Hitam. Masjid Al-Taqwa pada tembok. Saya baca start tahun 93. Manjung pun sama, surah Madah 93. Bulan ni 2016, 23 tahun. Ada setengah kita orang baca. Setahun 12 kali ya. Kalau kita nak habis, kita ambil perlu lagi masa 20 tahun. Dah ada kemati dulu. Tapi mana Allah bilang, lepas 3 tahun, hampir habis lah. Kita baca tentang hal ini. Pergilah, pondok saya tak kena bayaran apa-apa. Tak ada bayaran, yuran, tak ada pendaftaran apa pun tak ada. Kita bagi tempat duduk, bersyukur, hati ayah berjumpa insya-Allah. Murah pun kita beli. Murah kita beli. Kalau rajin, beli yang ayah. Tapi kalau rajin lah, kalau balok beli lah. Nasi kedai. Kalau rajin, beli. Tak ada masalah.
janji waktu mengaji kita mengaji, waktu sembahyang berdoa kita sembahyang. Kalau tidur baliklah aku pun tak apa. Apa main tidur kan kita balik. Kita buka pada anak-anak muda, insya-Allah. Dan mana kata mereka yang mana kata yang mengaji ini kita target kita untuk menjadikan mereka sebagai mana aktivis kita masa akan datang. Boleh berfungsi insya-Allah di cawangan kawasan lewat dan sebagainya. Kita target jadi petugas kita, ambil kita tampil dengan tangan kita sendiri insya-Allah. Harapanlah kalau ada anak-anak muda yang berminat silap datanglah di masa pun insya-Allah. Mereka kita bawa sini di sini bermain, baik fikrah mereka jelas. Ada juga yang kita rasa Allah untuk menerima tarbiyah Ustaz Faidin insya-Allah. Dalam masa 5-6 tahun mereka boleh mana kata keluar sebagai seorang aktivis kita yang ditarbiyah insya-Allah. Itulah dia kewajiban malam ini. InsyaAllah kita sambung ke datang di diizinkan oleh Allah Ta'ala. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.